yang melanda negara dan umat Islam. Ketika ini ada di kalangan negara Islam yang berhadapan dengan iklim ekonomi yang cukup menduga. Ada juga negara Islam yang lain sedang berdepan dengan dugaan politik yang tidak menentu. Tetapi soalnya di dalam segala ketidaktentuan ini, apakah jalan yang mampu kita tawarkan kepada rakyat dan dunia pada keseluruhannya? Oleh demikian, apakah wasatiyah punya makna ketika mana peluru berdesing di tepi kepala dan nyawa hampir sahaja tidak mempunyai harga? Apakah wasatiyah masih punya makna ketika kelaparan dan kemiskinan melata hinggakan bertempiaran wanita, anak kecil dan generasi muda mencari tempat perlindungan di tebing runtuhan batu dan habuk setinggi menara? Memanglah bukan niat saya untuk bermelankolik dengan situasi dan senario semasa umat Islam. Namun walaupun ada kala pahitnya, begitulah hakikatnya yang terjadi di beberapa negara Islam di dunia. Apakah kita tidak ada asas keilmuan untuk membawa umat ke hadapan? Sudah tentu tidak. Semestinya Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa kita jadikan sebagai rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehubungan dengan ini saya bersetuju dengan pandangan para ulama bahawa Islam tidak akan mampu bangkit dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen semata-mata tanpa didasari dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Oleh itu, kita perlulah meneruskan perjuangan kita berdasarkan kepada kekuatan hakiki, kerana permasalahan umat Islam hari ini adalah terlalu besar dan menuntut kepada perjuangan kita bersama. Saya masih ingat lagi bahawa dalam ucapan saya di Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun yang lalu, saya katakan bahawa konflik dalam masyarakat umat Islam hari ini adalah lebih serius daripada ancaman dunia luar bukan Islam terhadap negara-negara Islam. Yang menjadi lebih kompleks lagi ialah permasalahan dan konflik di antara Sunni dan Syiah yang menjadi satu permasalahan yang amat gentir dalam dunia Islam hari ini. Saya telah memberi analogi bahawa kalau kita nak pendamaian, sebaik-baiknya kita menganggap bahawa kita ni berada di atas landasan sebuah lebuh raya. Orang Sunni masuk satu lane, orang Syiah masuk lane yang lain. Tetapi kita menjurus kepada satu destinasi yang sama. Yang jadi masalahnya, bila kita cuba nak menukar lane atau melanggari satu sama lain, dan inilah yang menjadi masalah
yang menghantui umat Islam. Sebaik-baiknya kita mengelak daripada itu. Sebab itulah di dalam negara Malaysia ini kita meletakkan, mempertahankan kesucian Islam, akidah Islam dan mendefinisikan Islam itu sebagai sunnah wal jamaah sebagai satu perkara yang amat penting untuk terus kita perjuangkan. Jangan salah faham bahawa kita memusuhi Syiah, tidak. Tetapi kita mencari keamanan dan kedamaian secara berterusan. Kita nak pastikan bahawa Malaysia akan terus wujud sebagai sebuah negara yang aman, sebuah negara yang sentiasa boleh dijadikan sebagai model negara-negara Islam yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam soal wasatiyah ini, kita boleh lihat bahawa memang semua yang kita lakukan hari ini adalah berdasarkan pada prinsip ini. Kita lihat bagaimana kita membina sebuah negara Malaysia, negara yang pelbagai kaum, tetapi ketinggian Islam di Malaysia diterima oleh golongan minoriti, walaupun bilangan mereka itu agak besar. Ini adalah kerana kita telah mengamalkan prinsip wasatiyah daripada awal lagi. Dan kita akan terus-menerus melakukan perkara ini. Dan apabila kita kaitkan dengan maqasid syariah, yang ini menjaga agama, akidah, nyawa, akal, maruah atau keturunan dan harta benda, maka Malaysia berada di atas landasan yang benar. Saya berasa begitu muskil kalau masih ada lagi pihak yang menuduh kita sebagai tidak cukup Islamik lagi. Ada juga yang mempertikaikan dasar-dasar kita, tidak berlandaskan kepada Islam. Sebab itulah saya salah seorang daripada pemimpin yang inginkan satu syariah indeks antarabangsa. Alangkah baik kalau ada indeks maqasid syariah antarabangsa. Para ulama peringkat antarabangsa boleh mengukur setiap negara komitmen pada Islam berdasarkan pada matlamat maqasid syariah. Dan saya yakin dan percaya kalau ini dilakukan, indeks syariah Malaysia akan berada di tahap yang boleh kita banggakan. Mudah-mudahan seminar seperti ini boleh memikirkan langkah ke hadapan. Sebab temanya ialah maqasid syariah, maka carilah jalan bagaimana pengukuran komitmen atas 5 prinsip maqasid syariah itu boleh dilakukan, boleh dinilai, boleh disikat, sukat dan boleh ditentukan tahap pencapaiannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga berdepan dengan tuntutan daripada pelbagai pihak. Dalam satu aspek, satu segi, bila kita menunjukkan komitmen pada wasatiyah, maka sekaligus kita menolak kefahaman-kefahaman ekstrim, keganasan umpamanya, keterlaluan
ini adalah bercanggah dengan prinsip wasatiyah. Kita juga berdepan dengan ancaman sekumpulan atas nama keterbukaan dan liberalisme. Pada mereka, hak asasi bererti kebebasan secara total mesti diberikan pada mereka untuk membuat apa saja atas nama kebebasan. Dalam hal ini, kita perlu menolak kefahaman sedemikian, kerana sebarang kefahaman yang tidak selaras dengan syariat Islam, merosakkan akidah Islam, adalah kefahaman yang mesti ditolak oleh kita. Oleh itu, kalau ada pihak cuba mendefinisikan hak asasi dan mengguna pakai untuk setiap negara, kita mesti ada pendirian kita tersendiri bahawa soal hak asasi mestilah berlandaskan kepada syariat Islam, dan ini mesti merupakan pendirian kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perkara-perkara yang saya nak sebutkan di sini. Saya yakin dan percaya bahawa seminar kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah akan menerima sebagai amal soleh dan memberi ganjaran yang sebaik mungkin kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan pada semua para ilmuwan, terutama sekali daripada luar negara, yang bersama-sama dengan kita untuk memberi sumbangan yang bernas kepada seminar ini. Pada akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan seminar antarabangsa penghayatan wasatiyah dalam kerangka maqasid syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.